sejahtera murid-murid. Bertemu kembali bersama Cikgu Kalai dalam topik baru hari ini, iaitu 4.2 Productivity dan Externality. Murid-murid, pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dapat dicapai melalui dua cara, iaitu pertama, sama ada meningkatkan kuantiti input yang terdiri daripada buruh, modal, tanah dan usahawan, ataupun cara kedua dengan meningkatkan kecekapan dalam penggunaan input-input tersebut. Okey, untuk pengajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang cara kedua, iaitu 4.2.1 berkaitan konsep productivity, di mana pada akhir pengajaran ini murid-murid dapat menerangkan maksud, kepentingan productivity dan juga pengiraan productivity. Murid-murid, mari kita lihat maksud productivity. Okey, productivity atau daya pengeluaran ialah keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output, iaitu barang atau perkhidmatan daripada sejumlah input, iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan yang diberikan. Ini bermaksud produktiviti mengukur kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan input seperti tenaga buruh, teknologi, peralatan, sistem dan pengurusan. Maka produktiviti ini juga dapat menjelaskan hubungan antara output yang dihasilkan dengan sejumlah input yang digunakan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apa kepentingan produktiviti. Terdapat 6 kepentingan produktiviti, iaitu pertama, peningkatan produktiviti. Kedua, peningkatan output. Ketiga, peningkatan keuntungan atau daya saing firma. Keempat, peningkatan upah pekerja. Kelima, peningkatan pendapatan negara. Keenam, peningkatan taraf hidup rakyat. Ya, baiklah, di mana apabila berlaku peningkatan produktiviti, iaitu daya pengeluaran, maka ini akan membawa kepada peningkatan dalam output. Seterusnya, ini akan memberi kesan positif kepada firma, di mana firma akan mendapat keuntungan ataupun daya saing firma akan semakin meningkat. Kemudian, ini akan memberi kesan juga kepada upah pekerja, di mana pekerja akan dapat peningkatan dalam upah. Seterusnya, ini membawa kepada keadaan peningkatan pendapatan negara dan akhirnya akan berlaku peningkatan dalam taraf hidup masyarakat. Murid-murid, sekarang mari kita lihat rumus pengukuran produktiviti. Produktiviti sama dengan output bahagi dengan input. Di mana output ini merujuk kepada keluaran barang atau perkhidmatan yang dihasilkan. Manakala input pula ialah merujuk kepada buruh, tanah, modal dan usahawan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Sekarang mari kita lihat satu contoh pengiraan produktiviti. Di mana terdapat dua kilang, iaitu kilang A dan kilang B. Kilang A menghasilkan 120 helai baju dengan menggunakan 5 orang pekerja. Manakala kilang B menghasilkan 100 helai baju dengan menggunakan 4 orang pekerja. Baik, soalannya di sini, kilang manakah yang mempunyai produktiviti yang lebih tinggi? Untuk menyelesaikan masalah ini, murid-murid perlu ingat rumus. Seterusnya, perlu kenal pasti mana yang merupakan output dan mana satu merupakan input. Murid-murid, anda perlu ingat semula rumus untuk pengiraan produktiviti. Recall semula. Produktiviti sama dengan output bahagi input. Sekiranya anda dapat jawab, bagus. Seterusnya kenal pasti manakah merupakan output? Ya,
Baju adalah output dan input pula adalah pekerja. Okey, sekarang kita selesaikan. Kilang A 120 helai baju bahagi dengan 5 orang pekerja. Produktiviti sebanyak 24. Manakala kilang B 100 helai baju bahagi dengan 4 orang pekerja. Produktiviti sebanyak 25. Baik, murid-murid, bolehkah anda kenal pasti? Kilang mana yang mempunyai produktiviti yang lebih tinggi? Okey, bagus. Jawapannya ialah kilang B. Okey, di mana semakin tinggi nilai, semakin tinggi produktiviti sesebuah firma. Baiklah, murid-murid, anda perlu faham bahawa produktiviti yang lebih tinggi dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan input dan juga dapat mengurangkan kos pengeluaran. Dengan kata lain, tahap produktiviti yang tinggi akan meningkatkan daya pengeluaran firma. Baiklah murid-murid, sekian saja tajuk kita pada hari ini. Cikgu berharap agar anda dapat menerangkan semula apakah konsep produktiviti, apa kepentingan produktiviti dan cara mengira produktiviti. Okey, sekian, terima kasih. Berjumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Selamat belajar murid-murid.